Okey. Okey, dengar sini ya. Yang ni adalah bab keseimbangan redox, tapi hari ni saya akan ajar kamu elektrolisis larutan aquas. Hari tu semalam saya dah ajar elektrolisis laboran. Teori dia adalah lebih kurang sama. Cuma larutan aquas iaitu garam larut dalam air, maka ada air. Kalau laboran tak ada air. Okey, kamu semua boleh dengar? Boleh ya? Boleh dengar tak? Boleh. Okey. So, elektrolisis larutan aquas macam ini. Contoh dia macam ni. Jangan tulis apa-apa. Elektrolisis larutan aquas dia gunakan sama ada larutan garam sebatian ionik atau asid atau alkali. Di mana dia boleh conductkan electricity dalam keadaan aquas, larutan aquas. Okey. Jadi di sini tiada penunuh bansen, tak payah panaskan. Faham tak? Okey ya. So hari ini kamu hanya belajar larutan aquas, tetapi elektrolisis larutan aquas ada 3 faktor. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas di elektrod. Sebab elektrolisis laboran yang saya ajar semalam tiada air. Tiada air maksudnya hanya 2 ion. Anion bergerak ke anode, cation bergerak ke cathode. Jadi tak payah pilih. Tetapi di sini nanti saya akan tunjukkan kaedah-kaedah iaitu ada 2 ion pergi anode, ada 2 ion pergi cathode. Jadi yang mana cepat dia akan apa? Dinyacas. Faham? Jadi untuk pilih ion dinyacas ada 3 faktor. Pertama yang saya akan ajar hari ini adalah tentang nilai E0 atau nilai keupayaan elektrod piawai. Kedua, berdasarkan kepekatan larutan. Dan ketiga, jenis elektrod yang digunakan. Jenis elektrod, kami ada elektrod lengai sebelum ni saya dah bagi tahu dan elektrod reaktif. Jadi hari ini saya hanya akan ajar faktor pertama. Sebab elektrolisis larutan aquas ni sangat rumit sikit, complicated sikit, faham tak? Okay, jadi kamu kena dengar betul-betul. Laboran senang, tetapi kamu ada basic laboran, maka larutan aquas tiada masalah. So hari ni faktor pertama. Okay, faktor pertama ialah nilai keupayaan elektrod. Bagaimana elektrolisis ni, kamu lihat. Okay, nilai keupayaan elektrod, dengar sini ya. Nanti saya akan bagi kamu nota. Selepas ni ke bawah kamu salin lah. Okay, nilai keupayaan elektrod atau E0 ada 2 di sini. Saya highlightkan dengan warna merah, nampak tak? Pertama, kamu kena lihat elektrod mesti elektrod apa? Lengai. Okay, siapa masih ingat elektrod lengai ada 2 saja? Apa itu? Seorang bagi saya jawapan elektrod lengai ada 2. Satu saya dah tulis karbon, lagi satu apa dia? Logam apa? Siapa boleh cakap? Okay, logam apa? Seorang? Siapa ada mic di sini? Platinum. Okay, platinum. Elektrod platinum. Jadi di sini ada 2 elektrod lengai. Satu adalah elektrod karbon atau kadang-kala dia tulis grafit. Grafit adalah karbon. Sama, benda yang sama. Dan satu lagi adalah platinum. Okay. Jadi kalau dalam soalan SPM dia keluar platinum, cara buat sama seperti karbon. Okay, sama seperti karbon. Okay, pertama bila elektrolisis kamu kena ingat elektrolisis kita ada 3 faktor. Ini faktor pertama. Jadi hari ni kamu baru belajar faktor pertama, jadi tak complicated sangat. Bila kamu dah habis 3 faktor, nanti saya akan campurkan soalan, maka kamu akan confuse sikit. Tetapi nanti saya ada note, nanti saya tunjukkan, iaitu kamu kena perhatikan 2 benda ini. Pertama, elektrod. Elektrod adalah lengai. Dia boleh keluar karbon atau platinum. Okay. Kedua, larutan dia sangat cair. Sangat cair, dia akan tulis sangat cair atau cair pun boleh. Atau bila dia beri kepekatan mungkin 0.01 atau 0.1 atau kadang-kala dia bagi 0.0001 mol per dm padu di mana sangat cair. Faham tak? 2 ini. Okay, 2 ini kamu kena pasti. Supaya kamu ikut apa dia. Bila kamu nampak 2 ini, maka guna E0 atau nilai keupayaan elektrod untuk tentukan manakah ion untuk dinyacas. Okay. Okay, ni adalah E0 lah. E0 tadi saya dah masukkan dalam grup WhatsApp kamu. Supaya senang kamu rujuk. Saya tak pasti kamu mungkin textbook belum dapat lagi. Betul tak? Okay. So, jadi kamu lihat di sini kaedah dia. Okay, pertama,
Dengar betul-betul faktor keupayaan elektrod. Ni kemudian nanti baru kamu semalam saya dah suruh kamu print ataupun kamu boleh salin, okey. Ni faktor pertama iaitu faktor keupayaan elektrod piawai atau E-not. Jangan lupa E-not itu dia akan bagi E-not ini dia akan bagi. Okey, dia akan bagi ni. Ini seperti buku. Tapi saya tak pasti masa SPM sebab kamu adalah tahun pertama. Jadi saya tak pasti dia akan keluar satu keping macam ini atau mungkin dia bagi macam ini. Dia bagi macam ini saja. Tak pasti lagi sebab tahun pertama. Okey. Jadi walau bagaimanapun kamu kena biasakan dengan siri keupayaan elektrod ni lah. Okey. Jadi pertama tengok. Saya ada bagi 2 tips. Okey, siapa yang sudah print kamu boleh apa dia highlight Faktor pertama kamu kena tengok mesti ada apa dia? Elektrod lengai. Elektrod lengai mesti ada elektrod lengai. Di mana elektrod lengai ini adalah karbon atau kadang-kala dia tulis grafit. Dan satu lagi platinum pun boleh. 2 ini saja tetapi karbon dan grafit adalah sama. Karbon yang boleh conduct electricity adalah dipanggil grafit. Faham? Okey. Larutan yang cair. Larutan cair, elektrod lengai Larutan maksudnya elektrolit dia. Elektrolit mesti cair. Okey, cair di sini cair di sini mungkin dia akan bagi kamu macam ni. 2 ini kamu kena tahulah. Mungkin dia bagi kamu macam ni. Kepekatan, jika dia bagi kepekatan biasanya kurang daripada 0.1 mol per dm padu. Biasanya macam ni. Kalau kamu sendiri suggest sangat cair 0.0001 mol per dm padu macam ni. Sebab biasanya dalam SPM kamu kena cadangkan yang sangat cair. Okey. Tetapi dia bagi bila dia soalan bagi dia boleh bagi kamu 0.1 atau kurang daripada 0.1. Kamu cadang sangat cair 0.0001 ataupun tulis sangat cair macam tadi saya tulis. Faham? Okey Jadi kamu kena pasti 2 ini. Bila kamu nampak elektrod lengai lepas tu apa dia? Kepekatan kurang daripada 0.1 atau dia tulis cair atau dia tulis sangat cair, maka guna E-not ataupun siri keupayaan elektrod untuk tentukan apa dia manakah ion yang dinyacas. Okey? Jadi di sini dengar sini. Di sini adalah elektrolisis yang pertama saya bagi kamu elektrolisis larutan natrium klorida yang sangat cair. Saya tak bagi kamu kepekatan. Okey, dia guna elektrod karbon. Okey, cara lukis. Di sini semua orang kena ikut saya lukis sebab gambar raja ada markah. Kalau nak pungut gas, gambar raja macam tadi tu. Okey, ada markah. Kalau nak kutip gas, tambah 1 markah lagi. Sebenarnya gambar raja 2 markah. 1 markah untuk adalah gambar raja berfungsi, 1 markah label. Dan di sini biasanya 3 markah sebab dia suruh kamu tunjuk cara kutip gas di mana kena letak apa dia tabung uji yang ditelangkupkan. Okey, kamu ikut lukisnya. Ikut apa yang saya lukis. Kamu kena tahu cara lukis Okey, ada 2 dengar sini. Masa kamu lukis pastikan tabung uji ini. Masa kamu lukis pastikan tabung uji ini kena pada dasar ini. Okey? Pastikan tabung uji kena pada dasar sebab dengar sini sebab bila kamu letak maksudnya kamu letak apa dia tabung uji dia mesti kena dasar. Tadi gambar aja yang saya ambil daripada internet itu adalah kurang tepat sedikit. Faham tak? Dia susah nak terangkat macam itu. Faham tak? Okey? Dia mesti kena di sini. Dan di tengah-tengah ada elektrokarbon.
Ada elektrod karbon. Nanti saya ajar kamu macam mana elektrod karbon yang berfungsi. Semua kena ikut lukis. Cara lukis macam mana untuk dapat markah. Leboran keluar juga, tetapi yang ini lebih selalu keluar. Nanti saya padam sekejap. Elektrod kena lorek. Elektrod kena lorek. Atau kamu hitamkan pun boleh. Suka hati kamu. Okay. Cara lukis kamu macam tadi gambar yang saya bagi kamu tengok itu, dia ada lukis dengan lengkap. Biasanya dalam SPM, kamu perlu yang simple saja, iaitu yang diperlukan sahaja. Jadi di sini, saya letak emitter. Sebenarnya tak semesti emitter. Kamu boleh guna mentor pun boleh. Mentor pun boleh. Mentor pun boleh atau emitter. Voltmeter tak boleh digunakan di sini. Voltmeter adalah dalam sel kimia yang sebelum ni saya ajar. Okay. Di sini saya lorek. Kamu boleh lorekkan di sini. Sebab ini adalah apa dia? Lapisan perspek yang ditebalkan. Ini dipanggil sel elektrolitik. Sel elektrolitik di sekolah ada dia ni. Okay. Satu yang saya nak bagi tahu kamu iaitu kamu tengok ni sekarang saya lukis larutan ini. Di dalam sel ni. Larutan ini mesti apa dia? Dengar sini semua. Larutan ini tengok larutan ini mesti lebih tinggi daripada mana? Ini elektrod. Mesti lebih tinggi daripada elektrod. Kalau tak ada, gambar ajar ni tak berfungsi. Kalau kamu tak percaya bila pergi sekolah nanti saya ajar kamu buat eksperimen. Kamu try atau cuba. Di mana larutan itu apa dia? Kamu tuang rendah daripada, katakan kamu tuang di sini. Rendah daripada apa dia? Elektrod. Pasti kamu akan tak boleh buat eksperimen ni. Kamu tak akan ada cara untuk letak apa dia? Terlangkupkan tabung uji ni. Bila di sekolah nanti saya akan tunjukkan. Okey. Jadi di sini penuh. Ingat iaitu air di dalam elektrolitik. Sel elektrolitik mesti lebih tinggi daripada elektrod. Mesti lebih tinggi elektrod. Faham? Yang ni ni. Ini mesti lebih tinggi daripada elektrod karbon. Nampak tak? Elektrod karbon tak boleh ternaik di atas. Faham? Ini gambar ajar berfungsi. Ini kamu kena betul-betul tahu. Okey. Lepas tu kita label. Macam ni kamu lukis berapa markah? 1 markah. Label 1 markah. Macam ni 2 markah. 1 markah ialah kutip gas. Nanti saya copy paste sini. Nanti saya pening. Okay. Okay. Jadi di sini kita kena label. 2 benda yang penting kamu kena label. Pertama adalah elektrod apa? Elektrod karbon. Yang di sini saya kata, kalau kamu tengok buku teks nanti saya akan bagi kamu soalan. Buku teks dia sengaja guna apa? Platinum. Itu soalan apa? Khidmat. Jadi bila keluar platinum kamu jangan risau. Buat cara macam mana saya ajar elektrod karbon. Sebab dia 2 elektrod ni adalah sama. Okay. Maka di sini katakan saya guna larutan natrium klorida yang sangat cair. Okay. Jadi kamu highlight ini. 2 benda yang penting kamu kena tahu. Pertama ini.
sangat cair. Larutan sangat cair. Satu lagi elektrokarbon. Okay. Emitter dan bateri tak payah label. Mau label boleh tapi tak ada markah. Faham tak? Ini 2 markah. Dan tambah apa dia? Tabung uji tu untuk kutip gas 1 markah lagi lah. Kalau tak lukis tabung uji kutip gas hanya 1 markah. Okay. Saya bagi kamu 2 minit untuk lukis. Okay ya? Gambar aja berfungsi ya. Kena tahu lukis. Dua minit 11:19 nanti kita start. Yang atas ni pun label tentang carbon electrode tu dan juga larutan cair tu supaya kamu kena pasti bila exam nanti atau peperiksaan nanti kamu tahu apakah faktor. Ini faktor pertama mungkin kamu tak akan confuse masa faktor kedua, ketiga bila campur nanti kamu akan pening Jadi untuk menyebabkan kamu tak pening maka kamu kena pasti isi-isi penting untuk faktor pertama ni. Okey? Ingat Elektrod apa? Elektrod lengai, larutan cair. Okey, elektrod lengai, larutan cair. Itu aja. Nanti saya tunjukkan satu. Kamu kena buat 2 nanti. Okey, siap Okey, kalau belum siap kamu pun berhenti sekejap dulu. Dengar betul-betul ni. Dengar nanti baru kamu boleh buat. Pastikan nanti 2 soalan kamu boleh buat Okey, dengar sini. Pertama, kita ambil apa dia? Semua dengar Pertama kita ambil elektrolit dia. Larutan natrium klorida. Di sini saya dah tulis formula lah. Kamu sepatutnya tahu. Tetapi nanti ada lautan-lautan lain kamu kena tahu Okey, semua berhenti. Dengar sini. Selepas saya tunjuk satu contoh nanti kamu kena buat atau saya akan tanya kamu Kamu kena dengar betul-betul. Okey. Ambil apa dia? Elektrolit. Elektrolit dia adalah lautan natrium klorida. Dengar sini. Okey. NaCl. NaCl dalam larutan mengandungi ion apa? Siapa boleh bercakap di sini? Mengandungi ion apa? Adrian, ada mic? NaCl dalam larutan ada ion apa? Siapa ada mic di sini? Tak ada orang ada mic. Siapa ada mic di sini? Jojo? NaCl mengandungi ion apa? Na+. Dan? Cl-. Okey. Dia mengandungi Na+ dan juga Cl-. Ion klorida. Ion natrium dan ion klorida. Tetapi, okey, dengar sini. Tetapi di sini ada air. Okey, dengar sini ada air, okey. Sebab larutan. Maksudnya ada air. Okey, dengar sini. Bila tak ada air, hanya dia kata leburan tak ada air. Leburan tak ada air. Lain-lain ada air. Walaupun tepu.
Tepung macam mana buat? Tepung letak air, campur garam, campur sampai tak boleh larut. Tetapi mula-mula ada air juga. Pekat adalah letak air, lepas tu campur air dia adalah air suling lah. Campur garam banyak. Tak macam tepung sampai tak boleh larut lah. Ada air juga. Cair lagi ada air. Banyak air letak sedikit garam. Nampak tak? Jadi maksudnya, satu perkataan saja. Kalau dia bagi kamu leboran, atau kadang-kadang dia kata cecair, yang ini tiada air. Ingat tiada air. Lain-lain ada air. Asid ke, asid hidroklorik, asid sulfurik ke, asid nitrik ke, alkali ke, natrium hidroksida, semua ada air. Faham? Ataupun saya bagi kamu keperkataan 2.0 mol podium padu, larutan magnesium sulfat, pun ada air. Kamu kena tahu masa bab 6 kamu dah belajar buat apa dia? Larutan piawai. Buat larutan piawai, kita kena campur air suling. Faham tak? Jadi maksudnya di sini ada air. Okay? Ada air lagi satu. Ingat air dalam bab 5, form 4 kamu dah belajar. Air adalah molekul berpolar. Berpolar maksudnya ada apa? Ada sedikit charge negatif, positif. Ada charge positif, ada charge negatif. Maka air kita bukan semua molekul. Mengikut kajian, kalau kamu tengok setiap 100 biji molekul air, ada lebih kurang 3 hingga 5 biji akan mengayon. Maksudnya mengayon separah. Siapa masih ingat apa maksud mengayon separah? Apa maksud mengayon separah? Siapa ingat? Siapa di sini ada mic? Siapa ada mic lagi? Kaisuan ada mic? Apa maksud mengayon separah? Mengayon separah. Apa maksud mengayon separah? Kaisuan ada mic? Ada. Siapa ada mic boleh cakap? Wejen, apa maksud mengayon separah? Adakah semua menjadi ayon? Wejen, adakah semua menjadi ayon? Siapa lagi ada mic di sini? Cuting? Apa maksud mengayon separah? Tadi baru saya kata. Apa maksud mengayon separah? Kalau asid kuat, mengayon lengkap. Asid lemah, mengayon separah. Apa maksud mengayon separah? Menjadi ayon macam mana? Semua menjadi ayon? Atau separuh saja menjadi ayon? Cuting? Separah saja. Separah saja menjadi ayon. Jadi kalau mengayon separah, simbolnya kamu kena tulis persamaan berbalik macam ni. Faham? Bukan persamaan terus. Ini persamaan terus maksudnya apa? 100% menjadi ayon. 100% menjadi ayon. Separah maksudnya sedikit saja. Tadi saya kata dalam 100 biji lebih kurang ada 3 hingga 5 biji molekul saja yang menjadi ayon. Faham? Jadi dia menghasilkan ayon apa? H plus dan OH negatif. Jadi ingat di sini, hanya leboran tiada H plus dan OH minus. Tetapi lain-lain ada H plus dan hidroksida. OH minus. Faham? Okey Tapi di sini ada pelajar tanya saya, dia kata, cikgu kamu kata 100 biji 3 hingga 5 biji, sedikit saja ayon, kenapa kamu nak tulis? Kamu kena ingat, kalau 1 mol air dalam 18 gram, kami ada sebanyak 6.02 kali 10 kuasa 23 biji molekul air. Jadi kalau 3 hingga 5% pun masih banyak lagi. Betul tak? Okey, ni sini berjuta-juta, nampak tak? Okey, walaupun 3% maka masih banyak. Okey, Jadi ingat di sini. Maksudnya, bila soalan tanya, larutan natrium klorida ada ion apa? Kamu tulis ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan ion hidroksida. Faham? Okey. Bila ada arus elektrik, sekarang saya nak tanya kamu. Katakan ini A, ini B. Sebelum ni saya dah ajar dalam laboran, yang mana dipanggil anode, yang mana dipanggil cathode. Siapa sini ada mic? Yang mana panggil anode, mana panggil cathode? Santini ada mic? Mana anode, mana cathode? Mana anode? Santini ada mic tak? Siapa yang ada mic? Ada. Hingjen? Mana anode, mana cathode?
Anode. Anode. A anode. B? B lah, cathode. Okay, B cathode. A adalah anode. B adalah cathode. Okay, anode. B adalah cathode. Sebabnya A disambung kepada terminal positif bateri, B disambung kepada terminal negatif bateri. Dalam elektrolisis dia tak bagi anode cathode. Saya hari tu dah ajar kamu iaitu sambung pada positif terminal bateri dipanggil anode, elektrod yang sambung kepada terminal negatif bateri dipanggil cathode. Faham? Okey, semua orang kena tahu. Dia tak bagi kamu, kamu kena tahu sendiri. Okey. Lepas itu, dua ion ini. Okey. Dua ion ini dan dua ion ini. Siapa boleh bagi saya nama di sini? Ion negatif dipanggil apa? Seorang bagi saya nama. Kang In, ion negatif dipanggil apa? Ini. Ada nama khas untuk ion negatif. Ada mic, Kang In? An ion. Okay. So, ion positif and Kang In? Cation. Yang ni cation. Nampak tak? Ini kamu dah belajar awal form 4. Okay. Bila ada arus elektrik, kedua-dua anion akan bergerak ke anode lah sebab nama. Sama nampak tak? Okay. Akan bergerak ke anode. Kedua-dua ion ini, cation ini atau ion-ion positif akan bergerak ke cathode. Tetapi kena ingat, apabila ada apa dia? Nanti saya tulis. Apabila ada arus elektrik. Kalau tak ada arus elektrik, ion-ion itu akan berkeliaran, bergerak bebas di dalam lautan. Okey? Bila ada arus elektrik, dengar sini. Bila ada arus elektrik dia macam ni. Anode ni semua ion klorida, ion OH minus, ion klorida, ion OH minus semua pergi sini. Okey? Pada cathode ini semua ion Na+, ion H+, Na+, H+, semua pergi sini. Ada berjuta-juta lah. Saya lukis dua saja. Faham? Okey. Soalan bila tanya kamu kena tahu. Ingat bila ada arus elektrik. Sebab bila ada arus elektrik, ini baru dikenali sebagai anode. Dan elektrod yang sambung pada negatif bateri itu dipanggil cathode. Faham tak? Jadi anion ditarik ke anode, cation ditarik ke cathode. Okey? Okey. Jadi di sini apa berlaku di elektrod? Sama teori seperti apa dia? Leburan. Apa yang berlaku di elektrod? Nyacas ion dihasilkan. Nyacas maksudnya buang cas. Buang cas, nyacas. Buang cas maksudnya ada cas kepada tiada cas. Tetapi ini ada problem. Kenapa? Yang kamu belajar semalam adalah leburan. Satu ion saja, misalnya ion klorida sampai. So ion klorida buang cas saja. Tetapi sekarang ada dua ion. Macam mana? Sama seperti orang. Dua ion, siapa cepat dia dapat. Jadi kami nak tengok siapa cepat dia dapat. Faham tak? Jadi daripada dua itu macam mana kita nak tahu yang mana satu dipilih. Okey, tadi saya kata apa? Pertama kamu tengok cair. Kedua kamu tengok elektrod lengai. Jika kamu nampak cair dan elektrod lengai, maka kita guna ini. Guna siri keupayaan elektrod untuk tentukan. Okey, sekarang kita buat di anode. Di anode tengok sini macam mana saya cari. Di anode kita ada ion klorida dan ion hidroksida. Okey, ion klorida dan ion hidroksida. Kita cari ion klorida kita di mana? Klorin. Okey, nanti saya besarkan ni. Kita ada ion klorida dan satu lagi ion hidroksida. Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Di anode sepatutnya pengoksidaan atau penurunan? Anode. Okey, anode pengoksidaan atau penurunan? Kenapa dinamakan anode? Siapa boleh? Anode pengoksidaan atau penurunan? Liyun? Anode pengoksidaan atau penurunan? Kamu dah belajar banyak di depan. Anode, kenapa dipanggil anode? Pengoksidaan atau penurunan? Liyun ada mic? Liyun? Tak ada mic.
Siapa di sini ada mic? Ming Chong? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, semua orang kena tahu disebabkan pengoksidaan maka dia dikenali anod. Maka semua orang kena tahu anod adalah pengoksidaan. Okey, anod pengoksidaan ini siri apa dia? Siri korban elektrod macam ini adalah ke kanan adalah penurunan. Maka tindak balas dia kena ke kiri baru pengoksidaan. Faham tak? Ke kiri baru pengoksidaan. Okey, jadi kamu tak boleh cari OH di sebelah kanan kiri. Kamu kena cari OH atau tengok. OH, sorry OH ni. OH negatif di sebelah sini. Cl negatif di sebelah sini. Nampak tak? Sebab nanti tindak balas pengoksidaan. Jadi kalau pengoksidaan kita kena cari E0 yang lebih apa? E0 yang lebih negatif. E0 yang lebih negatif. Di sini untuk OH adalah positif 0.40. Okey, Cl minus adalah campur 1.36. Jadi yang mana satu kita pilih? Cuan boleh bercakap? Mana satu kita pilih? Positif 0.40 atau positif 1.36? Ada mic Cuan? Kalau tak ada mic kamu type bagi tahu saya. Tak ada. Tak ada orang tahu. Okey, Tian Yong. Kita kena cari pengoksidaan. Anod pengoksidaan. So kita ada dua ini. Yang mana kita pilih? Kita kena pilih yang lebih negatif. Mana satu kita pilih? Tian Yong? Yang mana kita pilih? Jauh. Okey, ada orang dah tulis. Okey, kita pilih sebab dia tak ada mic, dia tulis positif 0.40. Okey. 0.40 adalah lebih negatif. Ni 1.36 lebih positif. So kita pilih ini. Tak boleh pilih ini. Maka di anod OH negatif dipilih untuk dinyacas. Faham? Okey, dipilih untuk nyacas, maka tindak balas dia adalah pengoksidaan. Jika pengoksidaan maksudnya tindak balas dia bukan ini. Ini adalah penurunan. Tindak balas dia akan menjadi apa? 4 OH negatif. Terbalikkan. Ambil tindak balas ini tetapi terbalikkan. Menghasilkan O2 campur 2 mol air campur 4 elektron. Maka persamaan di anod adalah ini. Okey, ini adalah persamaan di mana? Di anod. Okey, ini adalah persamaan di anod. Kamu jangan risaulah sebab persamaan ni diberi. Senior kamu tak beri, mereka sudah hafal betul-betul. Okey. Maka ni di anod okay. Saya tulislah. Okey, sebab tak boleh paste. So, dengar sini di anod 4 OH minus menghasilkan 2 mol air, 1 mol oksigen dan 4 elektron. Tadi dia tulis 1 mol air, 2 mol, 1 mol oksigen, 2 mol air samalah. Kamu boleh tulis air dulu, lepas tu oksigen. Saya biasa tulis cair dahulu, lepas tu gas. Faham? Okey. So di sini air dengar sini. Air akan tak nampak apa-apa. Air akan campur dengan larutan ni lah. Sebab di sini adalah larutan apa? Garam, nampak tak? Di sini larutan garam. Okay. So larutan garam dia akan campur di sini. Tetapi oksigen ni kamu akan nampak. Okay, dengar sini. Macam mana oksigen nampak? Kamu tengok OH ni diguna. Saya padam OH OH diguna. Nampak tak? Ada 4 OH diguna lah. Okay, lepas tu dia menghasilkan apa? Gas oksigen. Gas oksigen akan keluar di sini. Tak boleh guna biru. Okay, sebenarnya tak berwarna. Sebiji gas oksigen macam ni. Gas oksigen sebiji. Macam apa dia? Ikan bernafas. Dia keluar apa? Gelembung gas. So dia naik atas ni, maka kita boleh kutip gas. Nampak tak? Kita boleh kutip gas. Itu sebab kita hendak kutip gas. Okay, kita boleh kutip gas di sini. Nanti saya lukis betul-betul sikit.
Okay. Maka ini nanti akan menghasilkan gas oksigen. Kalau eksperimen kita boleh buat apa dia? Kita boleh uji gas ini dengan kayu uji berbara. Faham? Okay. Macam mana tulis ke pemerhatian. Saya nak ajarkan pemerhatian. Dengar sini ya. Ini O2. O2 dengar sini. O2 adalah gelembung gas tanpa warna atau tak berwarna pun boleh. Gelembung gas tanpa warna. Okey. Gelembung. Mesti ada gelembung perkataan ni. Tak ada tak boleh. Ingat macam ikan di dalam air. Dia keluarkan apa dia bernafas, keluarkan gelembung-gelembung. Hari tu saya ajar kamu laboran tak ada gelembung. Kenapa tak ada gelembung? Sebab dia terus terbebas ke udara. Itu gas tak melalui air. Di sini melalui air. Maka pemerhatian dia kamu kena tulis macam ni. Saya highlight ni supaya siapa yang tak faham akan faham nanti. Okey. Pemerhatian kena tulis di sini lah. Pertama, gelembung gas. Saya ajar pertama, nanti kamu kena buat kedua. Gelembung gas tanpa warna dibebaskan. Terhasil pun boleh lah. Dibebaskan dari anod. Faham? Okey, ini pertama. Okey. Jadi, yang mana dipilih? Dengar sini. Yang mana dipilih? Saya nota ada di belakang. Yang mana dipilih? Saya highlight dulu. Yang mana dipilih? Okey, OH dipilih di sini. OH dipilih. Okey, OH dipilih Okey Sebab? Apa sebab? Adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, dengar sini. Saya nak tanya lagi sekali. Jojo nanti kamu jawab. E0 negatif adalah pengoksidaan atau penurunan? Jojo, E0 negatif. E0 negatif adalah pengoksidaan atau penurunan? E0 yang lebih negatif. Pengoksidaan. Okey. Kalau sesuatu, Jojo kamu jawab lagi Kalau sesuatu, katakanlah sesuatu bahan itu melalui pengoksidaan, melalui proses pengoksidaan, maka dia adalah ejen apa? Ejen penurunan atau ejen pengoksidaan? Ejen penurunan. Jadi OH negatif kita pilih sebab E0 dia lebih negatif. Tetapi dalam exam atau dalam peperiksaan kamu tak boleh bagi sebab E0 lebih negatif. Faham tak? Kamu kena bagi sebab dia adalah ejen penurunan yang kuat. Faham? Faham tak? Okey. Kamu siapa ada kakak-kakak yang baru lepas exam SPM, kamu tak boleh tanya mereka. Mereka syllabus lama, mereka langsung tak tahu ini Mereka guna kaedah lain Okey. So, elektrolisis mereka ada tetapi kaedah lain. Jawapan mereka bukan guna jawapan ini. Kamu kena guna jawapan ini sebab ejen penurunan yang kuat. Okey? Okey. Lepas itu dikatot. Dikatot ada 2 ion. Okey, dikatot. Dikatot kalau tadi siapa yang dah bagi tahu anod adalah pengoksidaan, maka katot adalah penurunan. Semua orang kena tahu di mana? Saya mungkin labelkan bagi kamu tahu. Di sini anod adalah pengoksidaan. Saya selalu label supaya kamu lebih faham. Pengoksidaan. Maka katot adalah penurunan. Okey. Jadi di sini kita ada apa? Kamu tengok ada Na plus dan H plus. Okey, Na positif dan H positif. Maka kita pergi ke siri keupayaan elektrod. Kita cari 2 ini. Satu ialah, nanti saya padamkan ini. Satu adalah Na positif. Na positif. Mana Na positif? Na positif. Ni atas tu. Satu adalah Na positif. Satu adalah H positif. Tadi saya kata di katot. Kita kena cari penurunan. Okey. Kalau pengoksidaan E0 lebih apa? Negatif. Maka penurunan kamu kena cari E0 yang lebih apa? Positif. Faham? Cari E0 yang lebih positif. So sekarang negatif 2.71 dan 0.00 yang mana lebih positif? Yang mana lebih positif, Kang Yin?
Ada mic tak? H, ya. H. 0.00 lebih positif. Maka di katot kami ambil tindak balas ini. Okey, iaitu 2H plus campur 2 elektron menghasilkan H2. Ingat kalau penurunan ini awal depan saya dah ajar kamu. Kalau penurunan kamu ambil macam ini. Penurunan. Ikut persamaan dia. Kalau pengoksidaan kamu kena terbalik macam ini. Tadi enak kamu kena terbalik kan? Sebab ini siri kobayan elektrod atau siri penurunan elektrod. Dinamakan nama lain adalah siri penurunan. Okey. Jadi di mana? Di katot adalah tindak balas ini ya. Di katot adalah tindak balas ini. Okey? Maka saya balik ke sini, saya tulis di katot. Okey, katot adalah 2H plus campur 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Okey. Di sini kamu lihat. H plus, besar sangat. Okey, H plus digunakan. H plus digunakan, dia menghasilkan gelembung gas. Gelembung gas keluar yang tidak berwarna. Gelembung gas naik. Okey, gelembung gas naik atas, naik atas, naik atas. Okey, maka kita dapat kutip gas. Okey, so ini adalah gas hidrogen. Okey, nanti kamu jangan tanya saya kenapa apa dia gas hidrogen 2 kali lebih banyak dari oksigen. Nanti saya akan bukti kepada kamu. Okey, Okey, so ini pun sama. Ini pun sama dipanggil apa dia? Gelembung. Di dalam air mesti ada gelembung. Tak ada perkataan gelembung, tak ada markah. Gelembung gas tanpa warna juga. Okey. Tetapi masa eksperimen nanti saya tunjukkan kamu lah macam mana nak beza dua ini. Macam mana nak beza, iaitu kita guna test lah, guna uji lah. Kita uji, kalau oksigen kita uji dengan kayu uji berbara, dia akan menyala. Kalau hidrogen kita guna kayu uji menyala, dia akan menghasilkan bunyi pop. Faham? Ini boleh uji. Okey. Jadi pemerhatian macam mana tulis. Saya guna highlight yang sangat saya guna pen highlight yang sangat warna yang sangat pudar supaya siapa yang tak faham macam mana saya tulis dia punya pemerhatian. Soalan akan tanya pemerhatian, ingat. Okey, kedua sama juga. Gelembung gas apa? Gelembung gas juga. Bila soalan tanya, gelembung gas tanpa warna juga. Tidak berwarna pun boleh, tanpa warna pun boleh. Warna putih tak boleh, dia tak ada warna. Dibebaskan dari katot. Faham? Okay. So, kenapa kita pilih ini? Okay, saya guna purple. Kenapa kita pilih H? Kenapa pilih H? Siapa boleh bagi sebab? Kalau tadi kita pilih OH minus, sebab dia adalah ejen penurunan yang kuat. Maka sekarang, Edmund, ini ejen apa yang kuat? H plus ni. Edmund? Edmund mana? Tak ada. Kaising, boleh cakap? Tadi kita pilih OH minus adalah disebabkan ejen penurunan yang kuat. Maka H plus ni adalah ejen apa yang kuat? Kaising boleh bercakap? Tak boleh kamu tulis pun boleh. Tak ada. Tak boleh. Dakyas sini. Ni ejen apa yang kuat? H plus. Dia terima elektron. Dia diturunkan. Maka dia ejen apa yang kuat? Dakyas sini. Dasha. Yani. Dasha Yani. Dasha Yani. Cikgu boleh ulang tak? Okey, dengar sini. Kamu tengok di katot. Di katot 2 H positif campur 2 elektron menghasilkan H2. Okey. Ini adalah tindak balas penurunan sebab kita terima 2 elektron. Nampak tak? Okey. Kalau dia tindak balas penurunan, maka H positif ini adalah ejen apa? Dasha Yani?
Dia mengalami tindak balas penurunan. Maka dia adalah ejen apa? Ejen pengoksida. Betul. Maka disebab kita pilih dia sebab dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Mungkin kamu kena tahu kenapa ada orang pelajar mungkin tanya saya, kenapa satu ejen pengoksidaan yang kuat, satu ejen penurunan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat adalah yang senang terima elektron. Ejen penurunan yang kuat adalah yang senang derma. Kamu senang derma, saya senang terima. Maka urus niaga berlaku. Maksudnya tindak balas berlaku lah, faham tak? Okay? Jadi dia kena pilih, dia tak boleh pilih Cl- dan Na+. Cl- adalah ejen penurunan yang tak kuat. Na+ adalah ejen pengoksidan yang tak kuat. Maksudnya Na+ tak suka terima elektron. Cl- tak suka derma. Kamu tak mau derma, saya tak mau terima, mana boleh tindak balas berlaku, faham? Maka kena pilih OH- dan H+ sebab OH- senang derma. Okay? Tetapi H+ senang terima. Nampak? Satu orang nak derma, satu orang terima. Faham? Itu sebab D negatif atau D anode kita pilih E not yang lebih negatif. D cathode kita pilih E not yang lebih positif untuk dibuang cas atau nyacas. Faham? Okay? Ada masalah sampai sini? Lepas tu sekarang saya nak bukti ini adalah oksigen. Kalau kamu tengok oksigen, isi padu dia adalah 2 kali kurang daripada hidrogen atau hidrogen adalah 2 kali ganda lebih banyak. Kenapa? Ini adalah untuk tips kamu masa exam nanti. Bila exam kamu nampak macam ni, agak-agak kamu dah tahu. Oh, anode oksigen, cathode hidrogen. Faham? Sebab pada masa kebekatan nanti saya akan bagi tahu kadang-kala bukan hidrogen banyak. Maksudnya di cathode bukan 2 kali lebih banyak daripada di anode. Okey, dengar sini. Saya nak campurkan dua ni. Okey, saya buat di bawah. Anode, saya buat di bawah sebab tak ada tempat di atas, nanti kamu pening nanti. Okey, saya tulis semula anode dan cathode. Anode 4 OH- menghasilkan 2 H2O campur O2 campur 4 elektron. Okey, di cathode adalah 2 H+ campur 2 elektron menghasilkan H2. Okey, siapa tahu macam mana saya nak buat persamaan ion? Okey, macam mana saya nak buat persamaan? Siapa yang ada? Kang In, macam mana nak campurkan kedua-dua ni? Satu 4 elektron, satu 2 elektron. Kamu dah belajar di depan. Macam mana kamu nak campurkan? Cathode darab 2. Okey, cathode ini kamu darab 2 dan campurkan. Bila darab 2, 2 H+ jadi 4. Jadi 4 H+. Campur di atas, campur 4 OH-. Elektron dah jadi 4, atas 4 boleh cancel, tak payah tulis dah. Menghasilkan. Darab 2 dapat 2 H2, campur atas 2 H2O, campur O2. Okay? Ini belum selesai lagi sebab boleh diringkaskan macam matematik kamu. Okay. Siapa boleh bagi tahu saya? 4 H+ campur 4 OH- ini sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah apa? Siapa di sini? Siapa yang boleh bercakap? Suan Yi boleh tak? Suan Yi, ada mic? 4 H+ campur 4 OH-. Kalau tak ada mic boleh tulis. Sebenarnya adalah apa? 4 H+ campur 4 OH- sebenarnya adalah apa? Suan Yi? H+ campur OH- sebenarnya adalah apa? Tengok di atas. Suan Yi? Tiada? Tak ada? Okay, 4 H2O, betul. Okay, sebab tengok atas nah. H2O ada H+ dan OH-. Kalau 4 H+, 4 OH- adalah 4 mol air. Okay, dengar sini dia jadi 4 mol air. Menghasilkan 2 mol H2 campur 2 mol air campur O2. Okay, kamu tengok ini. 4 H2O belakang 2 H2O. Kalau max 4X belakang 2S kamu tolak, betul tak? Di sini sebenarnya kita boleh tolak. Tetapi dalam kimia dia ada dia punya penerangan. Maksudnya dia urai 4 mol air.
pada masa yang sama dia hasilkan 2 mol gas hidrogen, 2 mol air dan 1 mol oksigen. Dia urai 4 mol air. Pada masa yang sama dia hasil balik 2 mol air. Jadi jumlah pakai berapa mol saja? Suadi, tulis sana. 4 mol air. Masa dia urai hasilkan 2 mol air. Jadi sebenarnya dia pakai berapa mol? Sebenarnya pakai berapa mol air? Suadi, kamu tak ada mic tulis 2 mol. Betul. Faham? Yang macam saya bekerja dapat RM4. Lepas tu saya guna RM2. Jadi saya hanya gunakan apa dia? Maksudnya saya bekerja dapat RM4. Lepas tu pada masa yang sama saya guna RM2. Maka saya hanya simpan RM2 sajalah. Okey. Jadi sebenarnya boleh tolak. Dalam matematik tolak. Tetapi ini kimia. Ini kimia maksudnya dia urai 4 mol air. Pada masa penguraian itu dia menghasil semula 2 mol. Jadi hanya 2 mol air saja digunakan. Menghasilkan 2 mol H2 dan 1 mol O2. Jadi kalau kamu lihat dia punya apa dia? Nisbah ni 2-1. Betul tak? Sini 1 nampak? Cuma 1 dalam kimia tak perlu tulis. Apa maksud 2-1? Maksudnya gas hidrogen sentiasa 2 kali ganda lebih banyak daripada oksigen. Faham? Ini 2, ini 1. Nampak tak? Lain kali bila kamu tengok. Kadang masa SPM ada tips punya. Kamu kena tengok. Bila dia punya gas dia lukis macam ni. Kamu tahu dah anode mesti oksigen, katot mesti hidrogen. Sekarang ni SPM dia bagi kebat dia ada bagi tips. Cuma kamu tak tahu apa tip yang dia bagi saja. Faham? Boleh tak? Okey. Jadi nanti yang ini kamu boleh apa dia? Ini adalah persamaan ion. Sebenarnya persamaan ion di sini cukup dah. Persamaan ion tulis yang ini sudah cukup. 4H+. Tapi persamaan ion pun tak penting. Okey. Persamaan setengah yang penting. Okey. Cuma saya tunjukkan, saya bukti 2-1 di sini. Okey. Di sini ada pelajar akan tanya saya, cikgu, perlukah masa saya lukis gas? Tak perlu. Di sini saya tunjukkan kamu. Nanti soalan seterusnya tak payah lukis gas. Kamu lukis semua penuh air cukup. Sebab saya tak mahu kamu lukis gas. Kamu tahu kenapa? Nanti bila kamu lukis gas, maka kamu sebarang lukis mungkin bukan hidrogen, oksigen nanti. Faham tak? Okey? Okey ya. Jadi dengar sini. Kamu ini nanti saya masuk dalam grup kamu. Okey? Kamu nanti salin. Sekarang kamu cuba buat soalan 2. Faham? Saya masuk dalam grup, saya ambil gambar masuk dalam grup kamu. Grup WhatsApp. Okey nanti saya hantar ke grup WhatsApp kamu. Okey, nanti sebab mungkin tak cukup masa, kamu apa dia? Sebab ini ada rumit sikit Okey. Saya nak kamu buat apa dia? Nombor. Ini nanti yang kamu rujuk ini untuk buat nombor 2. So sekarang saya nak kamu buat nombor 2. Tak payah lukis gambar pun tak apa dulu. Saya nak kamu buat dulu. Buat dan bagi saya tengok. Di sini ini kita guna apa dia? Larutan 0.0001 mol per dm padu argentum nitrat. Saya saja tak mau tulis formula. Kamu sepatutnya sudah tahu. Okey, 2 ini adalah elektrod karbon. Ini adalah elektrod karbon. Tak payah lukis dulu tak apa. Ataupun kamu nak lukis boleh. Okey. So seorang. Kamu cuba buat ini. Saya nak kamu seorang 2 cuba buat ni. Seorang buat nombor 2. Seorang buat nombor 3. Seorang buat nombor 2. Seorang buat nombor 3. Okey. Saya nak kamu buat ini. Pergerakan ion. Nyacas. Bersama ion dan pemerhatian. Kamu buat nombor 2 pun boleh. Semua buat nombor 2. Nanti ada sedikit masa lagi. Kamu boleh lukis buat nombor 2. Lepas tu saya nak semua jawapan tu. Dan kamu salah seorang masuk dalam grup nanti. Okay, saya sudah masuk dalam grup kamu yang ini. Mana kamu punya grup? Grup WhatsApp kamu saya sudah masuk ke ini. Nanti kamu baru salin yang ni.
Okay. Sekarang ni kamu cuba buat latihan tu. Okay. Cuba buat latihan itu. Dan saya nak 1 atau 2 orang. 2 orang lah. At least 2 orang. Masukkan dalam grup supaya saya boleh simak on the spot. Okay. Cuba buat sekarang. Saya bagi 5 minit buat. Buat nombor 2. Nombor 3 sebagai kerja rumah nanti. Persamaan ion, kamu tak payah tunjuk gas dia. Gambar pun tak payah lukis dulu. Gambar tak payah lukis. Nanti saya tunjukkan kaedah lukis gambar. Nanti saya bagi tahu kamu kenapa gambar jadi macam ini. Okay. Cuba buat, saya nak kamu buat ini. Ruangan ini, kosong ni. Semua penuhkan. 2, 4, 6 ruangan kosong ni. Okay. Saya bagi kamu 5 minit. Nanti siap saya nak tengok hasil kerja kamu. Inot saya sudah masuk dalam grup kamu. Inot saya sudah masuk dalam grup kamu. Sebenarnya Inot ada dalam buku teks. Jadi Inot kamu tak apa dia iaitu siri keupayaan elektrod kamu tak perlu salin. Bila buka sekolah nanti kamu dapat buku teks, nanti kamu boleh rujuk. Sebab dalam exam dia akan bagi kamu. Faham? Kamu buat nanti seorang siapa yang boleh buat dengan cepat, Jojo ke, Suani ke siapa, ataupun Kang Yin ke, ataupun siapa lagi, Dak Yasini ke, Dak Syayani ke, boleh masukkan dalam grup. Okay, saya semak untuk at least 2 orang. Lepas tu saya tunjuk kenapa 1 tabung uji digunakan. Ada masalah? Siapa ada masalah boleh tanya soalan? Ada masalah? Eksperimen ni semua boleh buat. Masa buka sekolah nanti baru boleh buat eksperimen ni. Sebab minggu depan cuti, betul tak? Lepas cuti buka sekolah kita boleh buat eksperimen lah. Siapa sudah siap masuk dalam grup?
Yang Fen sudah siap? Ming Ming? Yin Jen ke? Si Hao pun boleh masuk dalam grup kamu. Kenneth sudah buat? Soalan pertama ni dulu. Jojo siap dah Jojo? Kang Yin ke? Suan Yi selalu cepat. Okey, kalau logam terenap logam terenap macam apa dia? Laboran. Laboran saya dah ajar, laboran kita guna apa? Kalau kuprum kita kata pepejal berwarna perang kemerahan atau perang terenap di mana-mana. Yang lain-lain logam kita tulis pepejal berwarna apa? Kelabu berkilat kan hari tu saya ajar, okey. Yang plumbum yang eksperimen semalam tu, yang plumbum tu ialah kelabu berkilat. Okey. Kuprum saja pepejal perang kemerahan. Lain-lain adalah kelabu berkilat terenap. Okey. Tak payah lukis gambar pun tak apa. Gambar saya akan tunjukkan. Kamu masuk dalam grup. Okey, logam yang terbentuk di katod kalau kuprum adalah pepejal perang kemerahan. Yang lain-lain adalah pepejal kelabu berkilat. Okey, kita tengok.
Okay, siapa yang dah siap lagi post kat group Ni seorang Jojo punya. Okay, tengok ni. Saya letak di belakang ni Okay. Argentum nitrate. Dengar sini. Argentum nitrate betul formula dia. AgNO3. Ada ion argentum dan ion nitrate. Okay. Ni kedua-dua. Jojo, kedua-dua ni kamu circlekan. Kedua-dua bergerak ke anode sebab dia anion. Kedua-dua ini bergerak ke cathode sebab dia cation. Jika ada arus elektrik lah. Okay, di anode. Di anode kita tengok. Okay, ada di anode ada NO3 dan OH minus. Kita tengok dia betul tak? Okay. Tengok di sini. Di anode tengok sini. Tadi saya dah ajar. Di anode satu adalah OH minus. Satu lagi adalah NO3. NO3 ada di sini tak? NO3. Argentum nitrate dia tak bagi Okay, dengar sini. Argentum nitrate maksudnya kalau soalan bagi, dia akan keluarkan argentum nitrate. Saya bagi kamu argentum nitrate, tengok. Ion nitrate. E0 nitrate Sekejap saya cari E0 nitrate bagi kamu. Tetapi dengar sini. Kalau cair dengar sini. Nitrate ada tak di sini? Saya tengok. Sulfur ada. Dia sepatutnya keluarkan nitrate. Okay, tak apa. Nitrate. Nanti sekejap saya cari nitrate untuk kamu. Okay, nitrate sekejap. Nitrate saya sepatutnya kena bagi kamu nitrate. Okay. E0. Electrode potential for nitrate ion. Okay, electrode potential bagi ion nitrate tadi adalah apa dia? Ion apa dia? Ion OH adalah positif 0. Di sini 0.240. Untuk ion nitrate ion nitrate potential different dia ataupun E0 dia adalah positif 2.32. Jadi yang lebih negatif adalah ini. So kita pilih OH juga. Faham? So jadi Jojo punya pilih OH OH betul. Okay, cathode nanti Ag plus dan H plus. Ag plus dan H plus. H plus adalah Ag plus ini 0.80. H plus adalah 0.00. Di cathode kita cari yang lebih positif, maka kita cari Ag plus lah. Jadi di sini Jojo yang betul lah Ag plus. Okay. Jadi oksigen terhasil adalah gelembung gas tanpa warna, betul. Ini adalah argentum. Argentum dalam perak itu pepejal apa dia? Kelabu berkilat. Kelabu berkilat Maka pepejal kelabu berkilat terenap di kathod. Ini tak ada gas. Okey. Kaedah dapat persamaan ion kali 2 campurkan. Maka dia dapat ini betul. Okey.
So Jojo punya betul, cuma gambar raja dengar sini. Semua orang kena dengar, gambar raja di sini bukan gas, nampak tak? Sini adalah logam apa dia? Logam argentum, marker. Di sini dengar, maka logam argentum terenap di sini. Okey, logam argentum terenap di sini, warna kelabu. Faham tak? Akan terenap macam ni. Faham tak? Kalau tak ada gas adalah logam argentum terhasil. Sini adalah gas-gas tanpa warna terhasil oksigen gas. Faham? Okey. Jadi dengar sini. Kalau tak ada gas, di kathod katakan logam terbentuk, maka tak payah buat apa dia? Gambar raja untuk kutip gas, iaitu tak payah letak tabung uji. Faham? Okey, jadi gambar raja dia gambar raja ni. Okey. Yang jawapan dia ada yang Jojo bagi tu. Okey ya. Jadi saya nak kamu buat nombor 3 sebagai latihan kamu. Tutorial kamu latihan nombor 3 ni. Okey. Ada masalah? Ini nanti gambar raja saya masukkan dalam mana? Saya tulis dan masukkan dalam grup kamu. Okey? Okey, terima kasih. Okey, kelas. Thank you, kelas. Okey, thank you. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih.